belah sini sikit. Sebab dia sengit ke kiri sikit. Sekejap, tak gerak di sini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini. Seperti mana jadual biasa kita setiap hari, insya-Allah sepanjang tempoh PKP ini kita akan bersiaran pada jam 10.30 pagi setiap hari sepanjang PKP lah, insya-Allah. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini, hari Isnin. Sebab hari pun dah tak apa nak ingat dah ni, kan? InsyaAllah hari ni hari Isnin, 19 hari bulan. Okey, langkapi, singgah sekejap, beres. Hari Isnin 19 Sya'ban. Bermaksud kurang lebih insya-Allah biiznillah 11 hari lagi kita akan menempuh Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan menggunakan tafsir
ayat-ayat dalam surah As-Sajdah. Surah yang terletak pada nombor 32 dalam senarai susunan surah-surah Al-Quran. Dan kita sambung pada pagi ini bermula dengan ayat yang ke-20. Sambungan pada pagi ini bermula ayat yang ke-20. Semalam kita dah sembang tentang ayat 19 berhubung dengan kisah bagaimana di sana ada perbezaan yang besar di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik. Orang beriman dengan orang yang fasik. Di sana ada perbezaan yang sangat besar. Bukan sahaja ketika hidup mereka di dunia, tetapi juga berbeza dari sudut amalannya, berbeza dari sudut ganjaran-ganjaran di dalam kuburnya, berbeza juga yang lebih mustahak pada hari mahsyar, pada hari akhirat nanti, iaitu dari sudut habuan syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sebutkan semalam, orang-orang yang beriman akan diletakkan dengan ganjaran Jannatul Ma'wa, dengan satu syurga yang bernama Al-Ma'wa, tempat yang diletakkan oleh Allah sebagai tempat tinggal, tempat kediaman pada hari mahsyar nanti. Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sambil-sambil kita menonton, insya-Allah kita boleh pakat-pakat share. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan-kebaikan yang boleh kita panjang-panjangkan pada pagi ini, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita sambung ayat 20. Terima kasih Kak Faridah. Ayat 20 pagi ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum dhuku azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, adapun orang-orang yang fasik. Orang fasik ni yang kita dah sembang dah sehari dua lepas. Orang yang dia orang Islam tapi orang yang mengekalkan dirinya dengan dosa. Orang fasik ni orang yang kekalkan dirinya dengan dosa. Wal'iyazubillah. Dia rajin buat dosa. Allah kata dalam ayat 20 surah As-Sajdah, adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka nanti adalah api neraka. Wal'iyazubillah. Dan tiap-tiap kali mereka hendak keluar daripada neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya. Maknanya tiap kali nak melompat keluar, mereka dihumban balik ke dalam neraka itu. Lalu dikatakan kepada mereka, rasailah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dulu. Allahu Akbar, wal'iyazubillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang Kak Tun. Terima kasih watching, menompang ilmu pada pagi ni. Saya pun tompang seronok anak-anak murid kita.
Yalah, musim-musim PKP ni kan, kita mengaji lah. Terima kasih Z Azmi, terima kasih, Alhamdulillah. Fasik bererti orang Islam yang masih mengekalkan dosa. Terima kasih Kak Faridah. Baik, ini satu tamparan sebenarnya, satu apa kita panggil, salah satu daripada Alhamdulillah Kak Tun, satu daripada Allah Akbar. Sekejap. Bila disebut ayat ini, ia merupakan satu tamparan yang hebat kepada orang-orang yang fasik, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut mereka ini akan dihumbankan ke dalam api neraka. Dihumban dalam neraka satu bab. Kemudian bila dah kena humban, mereka cuba nak keluar. Tetapi tak boleh keluar. Bila nak keluar, ada niat nak lari, tak tahu nak lari ke mana. Wal'ayazubillah. Lalu mereka ditempik supaya u'idu fiha, balik semula, masuk balik dalam neraka itu. Dan Allah kata di hujung ayat 20, Allah kata, rasakanlah azab terhadap apa yang kamu dustakan di dunia dulu. Jadi berdasarkan ayat ini, sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apa punca manusia masuk neraka? Puncanya sebab mendustakan. Ini yang bahaya ni, ya, mendustakan. Terima kasih Kak Nuraini daripada Kuantan. Mendustakan, tak, mereka mendustakan apa sahaja yang tak boleh didustakan di dunia ini. Nur Sahaliza, Kanga, saya tak boleh dengar lah perkataan Kanga ni, teringat harum manis. Ni tengah musim kan, habis nak buat macam mana lah, kena ikat perut sikit lah. Jadi tak apalah, ada rezeki adalah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, Allah sebut punca manusia dihumban ke dalam neraka ialah bima kuntum tukazzibun. Kuntum bihi tukazzibun, kerana apa yang telah kamu dustakan di dunia dulu. Bila Rasulullah datang bawa ajaran Islam, kemudian disambung oleh para alim ulama yang disebut sebagai al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ulama pula cerita Islam, tiba-tiba kita dustakan, kita tak nak ikut ajaran Islam, sedangkan kita orang Islam. Tak kepelik itu kan? Tak kepelik orang Islam yang mengaku Islam tapi tak ikut ajaran Islam. Memang pelik gila punya. Memang pelik sahabat sekalian. Sebab dunia kita duduk ni dunia yang pelik-pelik kan, dunia yang lintang pukang, dunia yang tak tahulah ke mana hala tujunya, dunia yang serba-serbinya kelang kabut, dunia yang banyak menipu, dunia yang banyak memperdayakan kita. Saya bagi contoh tak? Tak ke rasa pelik bila ada orang Islam hina, maki para alim ulama? Kita tak pernah dengar orang Hindu maki hamun Tok Sami dia. Kita tak pernah dengar orang Cina maki, apa dia panggil, Tok Pekong dia punya Tok Pekong sembahan dia tu. Kita tak pernah dengar orang Kristian maki paderi dia, walaupun mungkin mereka tahu paderi dia ada buat silap. Macam-macam lah kan. Paderi tu kononnya suci, konon.
Tapi di belakang gereja macam-macam kerjanya kan, makan duit gereja lah, perempuan lah, apalah, macam-macam lah. Tapi mereka tetap ada satu level respect yang tinggi, sebab pada mereka paderi, Tok Sami, Tok Pekong Cina ni, ini kita anggap macam kekuatan agama lah, orang-orang kuat dalam agama. Macam kita orang Islam, ulama lah kan. Tapi macam mana pula orang Islam boleh maki hamun ulama dia sendiri, boleh hina Nabi dia sendiri? Itu yang saya kata pening tadi tu kan. Berasa pelik, berasa serabut lah. Pasal agama lain tak ada maki hamun ulama dia. Kalau kita istilah ulama lah kan, maknanya orang-orang kuat agama macam tu. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu yang saya maksudkan tadi ya. Terima kasih Faiz, Kak Maliha, Sweety Pinggu yang bersama pada pagi ni, dan teruskan share supaya live kita ni lebih banyak manfaat yang kita akan buat lah, insya-Allah. Baik, jadi Allah sebut punca manusia masuk neraka. Terima kasih Sofian, orang kuat Penang, Jelutong. Adalah kerana berpunca daripada apa yang kita sebutkan tadi, mendustakan. Bila Allah buat turun ayat Quran, orang dustakan. Bila Allah kata semayang, dustakan. Tak nak semayang, tak nak puasa, tak nak pergi haji, tak percaya ada seksaan kubur, tak percaya ada dosa pahala. Payah bercakap dengan orang-orang macam ni. Sedangkan kita diajar dalam konsep hidup kita persoalan yang berkait dengan iman kan. Sahabat sekalian, kalau sahabat tengok dalam Facebook saya, dalam Instagram saya juga, Instagram saya Rahim Nasir 74, bolehlah aktif jugalah, tapi tidak seaktif Facebook lah. Facebook memang aktif lah kan. Ataupun dalam page Facebook saya satu lagi, Ustaz Rahim Nasir, sebab yang page yang Facebook personal ni dah cecah 5,000 dah, tak boleh sumbat dah. Saya pun tengah tapis-tapis untuk unfriend mereka-mereka yang yang sepatutnya untuk di unfriend ni kan, yang biadab-biadab. Ada, saya baru ni saya ada unfriend 2 orang yang biadab sangat dengan ulama kan. Dia pun orang Islam tapi maki hamun ulama. Saya tak nak lah macam tu. Kita tak nak memanjangkan dosa. Jadi mulai semalam tolong doa-doakan saya, insya-Allah. Saya dah start buat yang kuliah ni, kita on lah. Kuliah ni memang kita akan on, insya-Allah kita on tiap-tiap hari lah. Selagi saya sihat, selagi hidup ni, insya-Allah doa-doakan sepanjang PKP ni, saya akan buat setiap hari lah. Selain ada juga jemputan-jemputan lain yang saya terima secara online. Ada juga macam malam besok saya dapat jemputan daripada Surau As-Siddiqin, Bandar Tasik Puteri. So saya akan live malam besok setengah jam. Diorang minta setengah jam saja, maghrib lah, pukul 8 sampai 8.30. Saya akan live dalam diorang punya page community surau. Ada 3,500 orang dalam tu. InsyaAllah saya akan live di situ dan saya akan share dekat Facebook saya lah. Dan malam lusa, hari Selasa, itu besok lah, lusa pula dah, besok Selasa kan. Dah tak ingat hari dah ni. Jadi malam besok pun mungkin lepas isyak lah kot, saya ada satu talk show dengan Bro Nasir. Bro Nasir ni orang kuat daripada Ipoh. Yang tu tajuk dia macam lain macam sikit lah kan. Dia lebih kepada peribadi. Dia lebih diminta cerita pengalaman saya hidup dengan adik-beradik yang ramai, macam mana mak ayah saya mendidik kami, itulah. Dan persiapan Ramadan apa semua, itu kita akan bincang juga malam besok. Itu pun saya akan share dalam Facebook saya lah.
Jadi tolong doakan saya, sebab mulai semalam saya dah start buat video pendek. Video pendek yang semalam saya tembak keluar tu ialah pasal neraka kan. Video pendek saya 2 minit je. 2 minit atau lebih sikit je. Sebab kadang nak mengejah 2 minit tu terlajak juga kan. Jadi saya start dah buat video pendek 2 minit mulai semalam. Dan insya-Allah saya akan publishkan video pendek itu setiap hari dekat Facebook saya pukul 12 tengah hari lah. InsyaAllah setiap hari pukul 12 habis kuliah ni kan 11.30. Lepas tu saya prepare untuk video tu. Video untuk hari ni dah siap dah. Saya dah edit semua elok-elok. InsyaAllah hari ni cerita pasal iman, menjaga iman. Semalam saya cerita neraka. Besok tak tahu lagi kan. Tengah mikir-mikir tajuk. Apa yang terlintas je kita buat lah. Dia biasa macam tu je. Apa yang terlintas jalan kan. Dia biasa macam tu lah. Baik, itu maknanya saja saya share lah sebagai orang kata sokongan tambahan kepada kelancaran ilmu-ilmu yang ada ni, kita sebarluaskan dengan teknologi yang ada, insya-Allah. Baik, balik pada cerita kita tadi. Punca manusia masuk neraka ni sebab mereka mendustakan. Dia tak percaya hukum hakam, dia tolak ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Apa yang Rasulullah ajar dia deny, dia nafikan, dia tolak. Maka sahabat sekalian ingat, orang-orang yang macam ni, kalaulah satu hari besok pasti dia akan mati. Dan andainya dia mati dalam keadaan tidak sempat, itu yang kita takut tu kan. Mati dalam keadaan tidak sempat mengucap 2 kalimah syahadah, atau mati dalam keadaan kita kata tidak sempat bertaubat. Allahu Akbar. Yalah, sebab mati ni ada yang jenis mengejut, mati terkejut kan. Mati terkejut ni habis cerita lah. Aksiden, mati lemas, mati kena peti kan, macam di Sikh baru ni kan. Kalau mati sakit tu orang kata boleh tahan kira lah. Pagi tadi kami dapat satu perkhabaran sedih lah. Sahabat kami yang sama-sama belajar di Universiti Al-Azhar dulu di Mesir, cawangan Tonto. Sebab saya belajar dulu di Universiti Al-Azhar Mesir, cawangan Tonto. Tonto ni kalau sahabat kenal lah, Ustaz Nasaruddin Hassan Tontowi, kan, kami panggil Ustaz Din Tontowi. Sebab nama Tontowi tu dia dah pakai, jadi kami tak boleh ambil lah. Kurang asam sungguh lah dah. Kan. Jadi Tontowi tu makna Tonto lah tempat kami mengaji dulu. Kalau saya asal Gombak kan, Ustaz Rahim Nasir Al-Gombaki. Macam tu lah. Jadi pagi tadi sahabat kami Ustaz Bukhari Mahran, dia ada sakit komplikasi kencing manis. Dia ada kencing manis campur-campur lah dengan penyakit lain. Meninggal 7.20 pagi tadi di HUSM. HUSM ni mana? Universiti Sains Malaysia Penang lah. Jadi kita doakanlah nanti di hujung kuliah nanti, mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa-dosanya dan dan menerimalah segala amalan-amalan beliau, insya-Allah. Kak Tun, Ustaz, pukul 12 setiap hari ke kuliah pendek 2 minit tu? Ya, insya-Allah. So far dalam perancangannya setiap hari lah, bermula semalam. Semalam kan ada saya duduk kat tempat ni lah, pakai baju apa semalam pakai jubah ke apa, saya tak perasan. Bukan, pakai baju tu, baju kot, tak ingat lah. Baju belang, kemeja belang. InsyaAllah Kak Tun, kita doa-doakanlah saya dapat idea. Yalah, tapi bunyi 2 minit tu macam ringkas kan.
Ada ustaz sahabat saya, Ustaz Taufik daripada Gombak, dia buat 3 minit. Lepas tu bila saya buat 2 minit, dia komen, ui, dia kata Yop, dia orang Perak kan, dia panggil saya Yop, dia kata Yop, aku ingat aku pendek, rupanya hang pendek lagi 2 minit. Kan, tak tengok besok ada pula ustaz yang buat seminit pula kan. Dia sebenarnya cabaran dia, sahabat sekalian, bila buat kuliah pendek ni, dia bagus sebenarnya. Bagus tu supaya kita senang share kan. Kita senang share dalam Facebook, Instagram, dalam WhatsApp group kan, senang share. Sebab dia 2 minit tu dia boleh direct terus forward kan. Lepas tu cabaran dia ialah idea tu. Sebab kita nak mampatkan dia punya isi kandungan tu. Itu yang jadi satu cabaran juga sebenarnya. Kan? Saya cerita bab iman tu pun okey lah. Cuma mungkin banyak kelemahan video-video pendek ni yang saya cuba baiki lah. Sebab saya pun sebenarnya bukanlah pakar IT sangat, tapi saya minat benda-benda ni, jadi saya try and error lah. Jadi hari ni yang 2 minit punya tajuk menjaga iman ni canggih sikit lah. Ada tulisan atas bawah, keluar masuk kan. Lepas tu ada bunyi peti sikit kan, gempak sikit lah. Jadi kita ni lah orang kata sentiasa up to date kan. Kita belajar. Sebab saya memikir duduk rumah ni pun dah tak ada apa kerja kan. Yalah, selain kita buat tanggungjawab kita, semak kerja sekolah anak-anak, lepas tu kita semayang berjemaah, itu rutin lah. Cuma bila ada masa-masa lapang tu kadang saya memikir juga kan. Sebab kita minat juga benda-benda ni. Jadi saya tanyalah kawan-kawan yang pakar IT kan. Ramai anak murid kita yang pakar-pakar IT ni. So kita pun belajar-belajar lah sikit-sikit macam tu. Jadi mungkin kuliah-kuliah tu adalah kelemahan dia lagi kan. Mungkin suara ataupun Sofiuddin jangan macam-macam tu. Dia mengacau ni anak murid ni. Dulu duduk Gombak dia, sekarang ni duduk Johor. Orang kuat Petronas. Kebok dengan cincin dia tu kan. Tak apa. Baik, sahabat yang dirahmati Allah. Jadi itu sikit lah saya sharekan sikit tentang apa yang saya sebut tadi, projek-projek yang sedang saya buat lah. Selain kuliah harian live ni, so kita akan buat juga setiap hari pukul 12.30 hari lah. Kita ambil satu masa yang senang orang ingat kan. Sebab tengah hari ni banyak orang scroll Facebook kan. Jadi sambil scroll tu boleh dengar 2 minit. Kadang orang nak tengok live macam ni panjang kan. Ada orang ada masa. Yalah, saya percaya yang tengok ni pun kadang-kadang sambil buat kerja kan, sambil ngemas rumah, sambil masak. Yang penting suara tu dengar kan. Jadi ada Abang Jo itu hari, sahabat anak murid Sungai Buloh. Dia kata dia dengar satu rumah. Macam mana dia buat? Dia connectkan phone dia yang dibuka Facebook tu dengan speaker Bluetooth. Jadi bila dia connect tu, bergaung satu rumah. Suara saya dengar satu rumah. Dia kata semua anak beranak boleh dengar kan. Bagus juga idea, macam-macam lah. Sebab itu teknologi kan. Jadi sebab itu sahabat sekalian, balik cerita ayat 20 tadi, Allah kata orang yang mendustakan, orang yang hidupnya tidak mahu menjadi hamba yang taat, orang yang engkar, orang yang degil, orang yang suka melawan. Kadang-kadang yalah, kita heran tu satu bab lah, kesian pun satu bab juga kan. Kita kesian tengok Siti Ramzan, Kak Siti sambil menjahit. Nampak tu? Sambil menjahit tu. Menjahit apa? Baju raya apa? Kan? Jadi tak apalah, menjahit ke, memasak ke, jaga cucu ke, mengemas rumah ke kan. Yang penting suara saya dengar sudahlah. Kan? Yang penting ilmu tu kita dapat sikit-sikit tiap-tiap hari lah. Sebab hari-hari saya tengok ramai ustaz buat kan. Live-live ni bagus lah. Tadi pun saya sempat tengok sekejap Ustaz Nik Bakri kan. Ulama-ulama kita hebat-hebat. Jadi
Itu contohlah. Maknanya apa yang penting sekarang ni ialah bila Allah kata ramai orang akan dihumban ke dalam api neraka akibat apa yang mereka dustakan dulu, kan? Yang mereka dustakan. Baik, sahabat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Aziz Mak Goko kan, betul lah tu. Ramai orang tahu ada Allah tapi tak kenal. Dia tahu je tapi tak kenal. Sebab itu kaedah agama sebut awaluddin ma'rifatullah. Kan? Awal-awal agama ialah kita kenal Allah. Awal-awal hidup beragama mesti belajar kenal Allah. Setakat tahu je, budak darjah 2 pun tahu kan, budak tadika pasti pun tahu Allah tu ada, tapi kenal ke tidak, itu yang paling penting sekali, tak? Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sambil dengar kuliah sambil berkemas, betul lah Kak Faridah. Baik, saya nak cerita sikit tentang ni tengah masak ni, seindah rupa kan. Janganlah sebut masak-masak, lapar ni. Oh, sekejap minum ayak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya nak cerita sikit tentang azab neraka. Kan semalam saya ada tunjuk satu buku kan. Ni buku ni. Buku ni tajuk dia Malaikat Malik, keluaran Karangcraft. Boleh beli dekat mall.karangcraft.com. Harga dia berapa tak ada pula harga dia sini. Oh, ada belakang RM25. Semenanjung Malaysia RM25. Bagus ni buku ni, tentang kisah Imam Malik, ketua penjaga Imam Malik pula dah, Malaikat Malik, ketua penjaga api neraka. Dia ketua segala malaikat yang menjaga neraka. Baik, dalam ni dia cerita macam-macam lah kan, macam-macam kisah-kisah neraka bercakap kan. Baik, saya nak cerita sikit, nanti saya ambil daripada bacaan kitab ni. Baik, bercerita bab neraka ni, sahabat sekalian, saya pernah sebut ketika satu malam, iaitu pada malam Isra' dan Mi'raj. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW diizinkan Allah untuk menjenguk lah, kita kata kan, menjenguk, mengintai-intai dalam neraka dan syurga. Syurga pun Nabi masuk, neraka pun Nabi masuk. Dan bila mana Nabi SAW sampai di hadapan pintu syurga, pintu neraka, lalu Nabi tanya kepada Jibril, "Ma haza ya Jibril?" Apakah ini wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, "Haza naru jahannam." Wahai Rasulullah, ini adalah neraka Jahannam. Ini adalah neraka Jahannam. Lalu Nabi tanya, "Boleh tak aku nak masuk sekejap? Aku nak intai-intai sikit dalam dia." Lalu Jibril jawab, "Wahai Rasulullah, kamu minta izinlah pada Malaikat Malik, dia ketuanya." Lalu setelah minta izin, Malaikat Malik membuka pintu neraka itu dan Nabi step in masuk. Nabi melangkah masuk. Jauh mana yang Nabi masuk? Just
3-4 step macam itulah, 3-4 langkah saja. Dan bila Nabi masuk 3-4 langkah, kemudian Nabi menjenguk-jenguk lebih kurang dan Nabi keluar balik. Sekejap saja. Lalu Jibril yang menanti Nabi di luar pintu neraka bertanya, wahai Rasulullah, tadi macam ya benar nak masuk kan, tiba-tiba sekejap saja, apa masalah? Nabi kata, masalah sebab aku tak tahan, api neraka tu sangat panas. Nabi baru masuk 3-4 langkah. Kalau bahasa kita lah, kita sebut pintu gerbang lah, kan. Nabi baru masuk kot pintu gerbang, depan muka pintu je baru. Nabi pun dah surrender, angkat tangan, Nabi pun keluar. Nabi kata, aku tak boleh tahan panas. Lalu Jibril membocorkan satu rahsia kepada Nabi SAW. Jibril kata, wahai Rasulullah, kalau kamu nak tahu daripada tempat yang kamu masuk 3-4 langkah tadi, nak sampai ke bawah, ke jurang yang paling bawah, tempat sebenarnya ahli neraka akan diseksa, direbus, dihempuk, dibakar, disalai dan sebagainya, Jibril kata memakan masa lagi 70 tahun perjalanan. Allahu Akbar. Sahabat sekalian, itulah dalamnya neraka Allah. Ibarat yang saya pernah cerita itu hari, seketul batu yang jatuh daripada tebing neraka, dia gedebuk ke bawah tu, Nabi kata 70 tahun. Samalah ceritanya. Itu baru jurang. Dan saya baca dalam kitab Malaikat Malik ni, neraka tu api dia warna hitam. Jangan main-main. Api dia warna hitam. Dan bila hitam, sahabat sekalian, maknanya neraka tu gelap gelita. Boleh kita imagine lah, duduk dalam gelap, lepas tu ada api, kan? Lepas tu ada api, lepas tu kena seksa, tak ada pula ruang-ruang yang boleh melepaskan diri, dengan gelap gelemat, dengan panas. Oh, jangan buat main lah. Itu bukan cerita melawak, kan? Cerita neraka ni bukan cerita melawak. Baik, saya nak baca sikit ni dalam kitab ni. Pernah Rasulullah SAW bersabda, menceritakan satu kisah. Para malaikat menemui aku ketika aku masuk ke langit dunia. Tidaklah malaikat menemuiku, melainkan semuanya senyum dan gembira. Jadi masa Nabi Isra' tu, selain Nabi-Nabi yang tunggu di setiap tangga langit, pintu-pintu langit dunia tu, sampailah langit ke-7, ada juga malaikat yang menyambut dengan senyum dan gembira. Lalu dia berkata baik dan menyuruh datang, sehingga ada salah satu malaikat yang menemuiku. Lalu dia mengatakan seperti yang mereka katakan juga, dan menyuruh datang seperti apa yang disuruh. Namun aku tidak melihat padanya kegembiraan seperti aku lihat pada malaikat yang lain. Tiba-tiba Nabi tengok ada satu malaikat yang menyambut Nabi juga, tapi dia tidak senyum. Kan? Malaikat lain senyum, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, kan? Bagi ucapan welcome, selamat datang pada Nabi, macam tu. Tiba-tiba ada satu malaikat ni, dia tak senyum. Lalu aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kan Jibril yang bawa Nabi kan pada malam tu. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, siapa malaikat itu yang berkata kepadaku seperti perkataan malaikat lain, namun dia tidak ketawa kepadaku dan aku tidak melihat kegembiraan daripadanya seperti aku lihat pada malaikat lain. Jadi Nabi pun heran juga, kan?
Nabi kata, Jibril, tadi malaikat yang seorang tu pasal apa? Dia bercakap benda yang sama macam malaikat lain juga, ucap selamat datang apa semua kan, tapi dia tak senyum. Siapa dia tu? Nabi tanya Jibril. Lalu Jibril jawab. Ni saya baca ni dalam buku ni. Lalu Jibril berkata kepadaku, seandainya dia ketawa kepada seorang sebelum kamu, atau dia ketawa kepada seorang setelah kamu, pasti juga dia akan ketawa kepadamu. Maknanya Jibril nak bagi tahu, malaikat tu kalau dia pernah ketawa sebelum ni, maknanya dia akan ketawa juga pada kamu. Namun dia tidak pernah ketawa, dan dia adalah malaikat Malik, penjaga api neraka. So cerita dia apa? Malaikat Malik yang jaga neraka ni tak pernah senyum. Tak pernah senyum. Jadi apa yang berlaku? Lalu apa yang berlaku? Sahabat-sahabat sekalian, nak ceritanya, itulah dahsyatnya neraka. Yang tukang jaga pun tak pernah senyum. Jangan main-main, jangan main-main. Saya kuliah ni, sahabat sekalian, dah masuk tahun ke 22 tahun dah kan. Daripada tahun 98 saya balik mengaji Mesir dulu. November 98 saya start terus jadi penceramah. Sampailah hari ni 2020, maknanya dah hampir 22 tahun. Alhamdulillah. Kita kalau jumpa orang yang tak pernah senyum pun kita pening kan. Kita rasa Allah, stres. Kita pula jadi stres tak? Kita buat kelakar dalam kuliah kan, nak bagi orang menghilang mengantuk kan, dia tak mahu senyum, relax ya kan. Jadi itu pun kita dah stres lah. Cuba bayang, malaikat Malik tak pernah senyum. Tak pernah senyum. Allahu Akbar. Jadi sebab itu sahabat sekalian, saya belum cerita banyak benda pasal neraka ni kan. Cuma saya nak sebut satu kisah yang saya selalu cerita juga. Kisah benar yang berlaku mungkin 10-15 tahun dululah, bila mana dibuat satu persidangan Islam antarabangsa. Tak silap saya dibuat di belah-belah Arab lah, saya tak pasti, Dubai ke Qatar ke mana, Saudi saya tak pasti. Jadi dalam persidangan itu, persidangan Islam, tapi mereka jemput juga wakil-wakil pemerhati daripada orang bukan Islam. Jadi antara yang dijemput itu satu orang profesor yang berasal daripada Jepun. Profesor ni dia orang Jepun. Nama dia Profesor Tagata Tajessen. Tak payah apalah nama tu, buat sakit kepala. Buat sakit kepala aje. Profesor Tagata Tajessen ini, dia orang Jepun yang mengajar di University of Chiang Mai, dan dia adalah doktor perubatan pakar kulit manusia. Dia bab skin, bab kulit ni dia memang terror lah, master dalam bidang kulit manusia. Jadi dia pun hadir sekali lah atas nama perubatan ni. Jadi bila mana ada seorang wakil yang berucap, dan wakil itu membacakan ayat Quran, ayat yang surah apa saya tak ingat lah, tapi ayat yang Allah cerita tentang ahli neraka. Antaranya firman Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab.
Doktor Arab tu baca ayat tu, yang Profesor Jepun ni dengar melalui headphone tu lah, terjemahan kan. Dia dengar ayat tu, dia melompat, mengelabah, melompat, sehingga menarik perhatian orang-orang lain, wartawan-wartawan yang ada di dalam persidangan itu. Orang pun heran lah, pasal apa mamat ni melompat ni, dengar ayat Quran melompat, macam kena rasuk jin kan. Dia jadi tak ketahuan. Apa makna ayat itu? Tiap-tiap kali ahli neraka dibakar kulit mereka kan, tiap-tiap kali ahli neraka itu dibakar kulit mereka, bila rentung, hangus, rentung saja, Allah kata aku gantikan, baddalnahum, aku gantikan kulit mereka dengan kulit yang baru. Ahli neraka besok bila rentung, hangus, terbakar, hitam legam, Allah ganti terus kulit baru. Hitam legam, ganti lagi. Hangus rentung, ganti lagi. Ganti lagi, ganti lagi. Sebab apa Allah buat begitu? Satu saja sebabnya, liyazukul azab, untuk kami timpakan azab kepada mereka. Bila dia dengar ayat tu, dia melompat. Lalu masa break, rehat persidangan itu, wartawan pun kumun lah, wartawan kan, pergi interview, tanya pasal apa engkau melompat masa ayat itu dibacakan. Lalu dia menceritakan, aku ni profesor, pakar kulit manusia, dan bila aku dengar ayat tadi, dia kata mengesahkan lagi teori ilmu yang aku belajar selama ini. Jadi wartawan tanya, apa ilmu belajar, ilmu teori yang kau belajar tentang kulit tu, apa kena mengena dengan ayat? Sebab ayat tu cerita pasal kulit kan. Allah kata aku ganti kulit yang baru. Dia kata betul. Sebab dia kata kulit manusia ni hanya akan berasa sakit masa mula-mula terbakar tu. Sebab sel dia masih hidup, sel kulit tu masih hidup. Masa mula-mula orang terbakar kulit, masa itu sakit. Tapi dia kata bila dah rentung, dah tak rasa dah sakit, dia kata. Sebab sel kulit sudah mati. Sel kulit sudah mati. Bila mula-mula terbakar tu yang tolong kan, orang meraung tu, pasal sakit tu sebab sel kulit tu masih hidup dan kena api dia jadi sakit. Bila dah rentung, sel kulit tu terbakar, sel kulit pun dah mati, dia kata masa tu dah tak sakit. Jadi dia kata benarlah bila Allah sebut aku gantikan kulit yang baru supaya dirasakan azab kesakitan itu. Betul lah tu. Hari ini aku jumpa kebenaran, dan akhirnya sahabat sekalian, Profesor Tagata Tajeson memeluk agama Islam. Rezeki dia lah kan, itu rezeki dia. Sebab apa? Sebab dia pakar kulit, dia tahulah kulit kita ni macam mana pattern ni. Kulit kita ni masa kena api tu, terbakar tu, masa itu sakit sebab sel kulit tu masih hidup. Bila dah rentung, hitam legam tu, tak sakit dah sebenarnya. Kalau sahabat tak percaya, cubalah. Kan, tak usah buat lah, kan mati rentung pula kan. Tapi nak sebut, itu bukti. Kan, itu bukti dia. Bila mana Allah tunjukkan bukti tu. Yang sebab itu ayat Quran ni dia mukjizat kan. Ayat Quran ni mukjizat, jangan dilawan dia, jangan ditentang dia. Semuanya ada kebenaran. Cuma kadang-kadang bukti secara saintifik tu kita payah nak jumpa. Macam cerita-cerita tadi itulah. Mungkin ada, tapi kita tidak didedahkan cerita-cerita seperti itu lah. Jadi apa pun sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, tugas kita adalah memastikan perjalanan hidup kita hari ini
berada dalam situasi yang paling terbaik untuk kita memahamkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini based on ilmu. Based on ilmu yang Allah telah berikan kepada kita. Sebab itu kita sarankan, terutama dalam musim-musim PKP ni, mengajilah walaupun secara online begini, secara live Facebook, internet dan sebagainya. Maka itulah ruang-ruang yang ada. Itulah ruang yang ada yang boleh kita manfaatkan bersama siang, malam, pagi, petang, saya yakin dan saya percaya ilmu itulah yang kita kena ambil. Kan? Sebab tadi kita dah sebut, kadang-kala kematian itu dia boleh datang bila-bila masa tanpa sesuatu yang kita rancang. Allah punya perancangan yang terbaik. Maka sebagai pengakhiran apa yang saya nak sebutkan sedikit pada pagi ini, ayat ke-20, moga-moga kita terhindar daripada sifat orang-orang yang fasik, orang-orang yang mengekalkan diri mereka dalam dosa, dalam maksiat, dalam kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara-perkara seperti ini mesti kita buat dengan qadar yang segera. Biarlah ada sedikit ibadah kita yang kita panggil istiqamah, yang berkekalan, yang berterusan, yang berpanjangan, supaya apa yang kita buat tidak akan tersasar. Dan perbanyakkan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Dan sebagai pengakhirannya, saya mengucapkan terima kasih pada semua sahabat yang sudi menyinggah, menonton, memberikan komen, memberikan pandangan, yang share. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat yang boleh kita ambil bersama, insya-Allah. Kita jumpa besok 10.30 pagi biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, terima kasih pada semua. InsyaAllah kita jumpa besok dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.